Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook yang kita anjurkan di live di Facebook pribadi saya, dan kita membincangkan tafsir surah Yusuf alaihissalam. Dan alhamdulillah pada malam ni insya-Allah kita pergi ke ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang keempat, kata Allah, iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mana berkata Yusuf alaihissalam, ketika mana Nabi Yusuf AS ni berkata li abihi, kepada bapaknya. Hi di sini ni Yusuf, bapaknya iaitu Yaqub AS, bapak kepada Nabi Yusuf AS. Ya abati, kata Yusuf AS kepada Nabi Yaqub bapaknya, ya abati, wahai bapakku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamara, dan aku juga melihat matahari dan bulan, ra'aituhum lisajidin, aku melihat mereka, yakni aku melihat 11 bintang, aku melihat matahari dan juga bulan, li, kepadaku, sajidin, yang mereka itu semuanya sujud kepadaku. Sadaqallahul azim. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dalam ayat ni, kalau kita tengok kaitan dengan ayat sebelum ni, rabtul ayat, daripada sudut hubungan di antara ayat sebelum dengan ayat yang kita nak bincang, hubungan di antara ayat ketiga dan ayat keempat. Ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala dia sebut secara umum sebaik-baik kisah. Kita ingat balik apa yang kita telah bincang sebelum ni. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum. Allah Subhanahu wa taala kata tilka ayatul kitabil mubin, itu adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Kitab tu umum. Bila kita sebut umum, maksudnya kitab ni Quran pun boleh, Taurat pun boleh, Injil pun boleh, apa-apa kitab pun boleh. Tetapi bila kita nak tafsirkan mana ayat dekat situ, nak tafsirkan Alkitab kat situ tu, nak bubuh atas Taurat ke Injil ke Quran, jawapannya kita kena terjemahkan, kita kena tafsirkan Alkitab di sini merujuk kepada Al-Quran, iaitu pendetilan dia wujud pada ayat yang seterusnya. Iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya yang dikatakan sebagai kitab itu tu, kata Allah Taala, Quranan Arabiyyan. Allah Subhanahu wa taala kata ia adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Inna anzalnahu Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala kata sesungguhnya kami telah menurunkannya kitab itu Quranan Arabiyyan, Quran bahasa Arab. Maksud Alkitab tu, tafsiran terhadap Alkitab pada ayat pertama itu terletak pada ayat yang kedua, apabila Allah Ta'ala kata Quran itu merupakan kitab. Kemudian Allah Ta'ala nak detailkan lagi makna Quranan Arabiyan itu adalah apabila bercerita kisah Nabi Yusuf AS. Apabila kita sebut kisah dalam Al-Quran, dia terlalu banyak sangat kisah-kisah. Makanya ada kisah yang baik, ada kita yang terlalu baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala nak detailkan bahawasanya kisah yang ada dalam Quran melibatkan Yusuf alaihissalam ni, yang Al-Quran tu jauh lebih baik bercerita kisah Nabi Yusuf berbanding apa yang ada dalam Taurat, berbanding apa yang ada Injil tu. Maka Allah Taala sebut perincian terhadap Quran dan Arabian itu dalam ayat yang ketiga. Allah Taala kata nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, sesungguhnya kami menceritakan kepada kamu Muhammad sebaik-baik kisah. Jadi sebaik-baik kisah itu dia nak detailkan lagi pemaknaan bagi Quran dan Arabian, Quran yang berbahasa Arab yang bercerita berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kisah yang terbaik itu ada di dalam
Al-Quran. Kisah terbaik itu kisah Yusuf AS tu dalam Quran. Itu ayat yang ketiga. Lepas tu bila kita nak bincang ayat yang keempat ni, ayat kita nak bincang ni, kita dah sebut ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Cuma dalam ayat tu dia tak sebut ahsanul qasas tu kisah apa. Sebab Allah Ta'ala kata nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami nak ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah, bima auhayna ilaika hazal Quran, dengan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu Muhammad Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan kamu sebelum ini di kalangan orang yang tidak cakna kisah Yusuf AS ni lah. Jadi dalam ayat tu dia tak sebut Yusuf AS. Jadi Allah Ta'ala nak detailkan balik makna yang dikatakan ahsanul qasas itu dalam ayat yang keempat, ayat yang kita bincang. Makanya Allah Ta'ala pun kata dalam Quran, izqala Yusuf, tu start permulaan cerita. Ketika mana berkata Yusuf AS li abihi, kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, dan juga aku telah melihat matahari dan bulan, ra'aituhum lisajidin, aku melihat mereka, iaitu melihat kepada 11 bintang, melihat matahari, melihat bulan, semua itu li, kepadaku, sajidin, dalam keadaan mereka itu sujud kepadaku. Ayat ni antara orang ini tambahan lah, benda yang sebenarnya tak ada dalam kitab, cuma ni selalu berlaku. Anda masa belajar di pondok dulu, antara orang kata ayat pengasih ni ayat ni lah. Orang kata kita ni kadang-kadang minat kepada seseorang tapi orang tu tak nak kat kita. Caranya adalah dibacakan ayat ni. Ni orang ngaji pondok dulu, tok guru, bukan tok guru Haji lah, ada ustaz-ustaz ngaji pondok dulu duk bagi tahu lagu tu. Dia kata kalau orang kita nak kat orang, orang tak nak kita, jadi antara benda yang kita kena baca ayat ni. Keraplah baca ayat ni. Izqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Yang anda sebut ni, ini apa yang ustaz-ustaz pondok ajarlah. Benda ni tak ada dalam Quran, benda ni tak ada dalam hadis Nabi SAW. Dan kita tak boleh nak kata amalan yang dikatakan baca tu untuk nak bagi orang suka kat kita, maka kita baca ayat ni adalah datang daripada wahyu. Tak. Ini tanggapan daripada ustaz-ustaz. Itu sekadar pengenalan awal lah, sekadar maklumat-maklumat yang maklumat-maklumat tepi yang anda bagi tahu semasa belajar di pondok dulu. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata Yusuf AS ni dia dah bagi tahu pada bapak dia. Dia bagi tahu apa kepada bapak dia? Dia kata dia telah melihat 11 bintang dan satu lagi matahari, lepas tu bulan, semua tu sujud kepada Yusuf AS. Dan melihat di sini ni bukan melihat fizik, tapi maksud melihat di sini adalah merujuk kepada mimpi. Baik. Yang pertama, Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, izqala Yusuf li abihi, ketika mana berkata Yusuf kepada bapaknya. Kita ni ada satu benda yang kita kena terima, realiti yang berlaku dalam kehidupan kita. Sesuatu kemusykilan yang kadang-kadang berlaku kepada diri kita. Kadang-kadang kita nak berkongsi. Jadi macam mana kita nak berkongsi? Antara caranya adalah kita kena berkongsi ke sesuatu kemusykilan yang berlaku dalam hidup kita ni kepada orang yang kita percaya. Itu satu benda yang kita kena ingat. Kita ni kadang-kadang ada benda yang kita muskil. Mungkin kita nak kahwin sebagai contoh, tapi kita tak tahu keputusan kita nak kahwin ni betul ke tidak. Maka kita kena berbincang kadang-kadang. Jadi kita bincang tu dengan siapa? Kita bincang orang yang dipercayai. Kita ni bermimpi. Mimpi kita ni pelik sangat, ganjil sangat. Jadi bila mimpi kita tu ganjil sangat, kita ni rasa nak berkongsi. Jadi nak dengar lah dia punya pandangan macam mana. Makanya kita pergi jumpa lah dengan seseorang yang kita percaya. Maka kita pun tanya pada dia, apa makna mimpi saya, contohlah kan. Kita nak berkongsi dengan orang. Satu kemusykilan yang kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita. Kita ni tak puas kalau kita tak berkongsi dengan seseorang. Makanya kita kena jumpa seseorang, kita bagi tahu dekat dia untuk menghilangkan kita punya keresahan kalau kita tak bercerita. Ada pula satu lagi, kadang-kadang kita dapat satu benda, kita nak tanya pandangan dia. Itu pun berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan benda macam ini bukan satu benda yang dilarang dalam agama. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pernah kata, Al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang diminta pandangan ni adalah orang yang beramanah. Kita ni kalau nak minta pandangan daripada seseorang, kita nak minta tujuh ajar daripada seseorang, orang yang kita minta tujuh ajar tu adalah orang yang amanah. Yang dia tu kalau kita cerita dekat dia tu, dia tak cerita dekat orang. Contohnya kalau kita merujuk pada hadis ni, asal hadis ni dia merujuk kepada orang yang nak menikah. Kita nak kahwin dengan seseorang perempuan sebagai contoh. Kita nak buat keputusan tapi kadang-kadang kita sangsi keputusan tu betul ke tidak. Maka caranya adalah kita pergi tanya pandangan orang. Dan orang yang kita nak tanya tu pastikan dia tu mu'tamanan, orang yang cukup amanah, orang yang beramanah. Maksudnya kalau kita cerita kat dia ni, tidaklah dia tu akan cerita pula dekat orang lain.
Sebab kalau diceritakan orang lain tu mungkin ada implikasi buruk kepada diri kita sebagai contoh kan. Ataupun kita ni ada masalah rumah tangga sebagai contoh. Ada masalah rumah tangga sampai satu tahap nak bercerai sebagai contoh. Jadi kita ni kadang-kadang nak buat keputusan sendiri susah. Jadi dah keputusan, tapi keputusan tu takut-takut tak tepat. Maka kita minta pandangan orang yang satu lagi. Dan orang yang kita minta pandangan tu pastikan adalah mu'taman. Orang yang beramanah. Orang yang ada amanah. Nabi Muhammad kata, al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang kita nak minta isyarat ni, minta pandangan tu, pastikan orang itu adalah amanah. Jadi sesuatu kemusykilan yang berlaku dalam diri kita ni, kadang-kadang kita kena berkongsi dengan orang yang kita percaya. Maka demikian jugalah berlaku pada Yusuf AS. Apabila Yusuf AS ni, dia bermimpi, dia melihat 11 bintang dan matahari dan bulan, semua tu sujud pada dia. Dia ni bila dapat cerita benda macam ni, dia ada satu kemusykilan pada diri dia. Makanya dia kena berkongsi dengan orang lain. Maka orang yang dia berkongsi itu adalah orang yang beramanah, namanya Nabi Yaqub AS, dan orang tu adalah bapa dia, Nabi Yaqub AS, gitu. Sebab tu dalam ayat ni Allah Taala cerita iz qala Yusuf li abihi, ketika mana berkatalah Yusuf AS kepada bapaknya. Maksudnya Yusuf AS ni dia bermimpi, dia tak simpan seorang-seorang, dia pergi berkongsi. Dan dia berkongsi ni, kalau dia berkongsi orang tentu kalu, dia pergi kongsi dengan adik-beradik dia yang dah dengki dengan dia, mungkin akan ada implikasi tak baik. Makanya ketika itu Nabi Yusuf AS ni berkongsi dengan orang yang al-mu'taman, orang yang dipercayai itu, iaitu Nabi Yaqub AS, bapa dia sendiri. Dia pun cerita. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata izqala Yusuf. Kita buka dalam kitab tafsir, ulama-ulama tafsir bahas kalimah Yusuf. Sebenarnya Yusuf ni bahasa apa? Yang pertamanya kalimah Yusuf ni bukan bahasa Arab lah. Yang pertama, kalimah Yusuf tu bukan bahasa Arab. Imam Zamukhsyari sebut dalam kitab Al-Kasyaf, dia kata kalimah Yusuf ni adalah berasal daripada bahasa Ibrani. Ibrani ni maknanya bahasa yang diguna pakai oleh orang kaum Bani Israel lah. Kaum Bani Israel tu Ibrani, Ibrani. Dia bangsa Ibrani. Hebrew. Kita sebut sekarang Hebrew Ibrani. Sebutan Arab panggil Ibrani. Orang orang Ibrani ni, orang Yahudi itulah, orang Bani Israel tu Ibrani lah. Bahasa dia orang tu bukan Arab. Taurat, Injil tu semua tu kitab dalam bahasa Ibrani. Yusuf AS itu dia berbangsa Ibrani, bangsa Bani Israel. Dan dia tu sendiri tu adalah bukan berbangsa Arab. Dia bukan berbangsa Arab. Dan nama dia tu, Yusuf tu pun bukan bahasa Arab. Bahkan ia adalah bahasa Hebrew dalam bahasa Ibrani. Mengikut apa yang telah dikatakan oleh Az-Zamukhsyari. Segi bacaan Yusuf ni ada dua bacaan. Ada orang baca dengan Yusuf dan ada ketika dibaca dengan Yusaf. Boleh bacalah. Kalau kita tengok dalam pengkajian tafsir Quran, dia akan bahas penggunaan kalimah Yusuf itu. Boleh baca Yusuf pun boleh, Yusaf pun boleh. Kalau orang Parsi dia baca Yuzarsif. Itu baca dia. Bukan shift, sif. Yuzarsif. Anak nak sebut pun payah. Itu orang Parsi lah. Orang Parsi dia sebut Yusuf tu, dia sebut Yusuf. Kalau orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi, dia baca Yusuf ataupun dia baca Yusaf. Tetapi kalau orang Farsi, orang ahli Iran ni, dia pergi baca Yuzarsif. Itu bacaan dia orang lah. Tapi Yuzarsif tu Nabi Yusuf AS lah. Ini nama Yusuf AS dalam sebutan yang pelbagai-bagai bangsa. Tapi kalau kita nak alihkan kepada bahasa Arab, Yusuf ni apa sebutan Arab? Sebutan Arabnya adalah Al-Karim. Benda ni sebenarnya pernah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Nabi SAW. Ada dua hadis lah. Yang pertamanya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, satu lagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan Bukhari tu sahih lah, tapi hadis Ahmad tu ada sikit problem daripada sudut sanad. Tak apalah. Jadi cerita dia sekarang, adalah orang ni iza qila manil karim faqulu al-karim ibnul karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Ceritanya ada orang ni bercakap dengan Nabi SAW. Dia tanya pada Nabi Muhammad SAW, siapakah orang yang mulia itu wahai Rasulullah SAW? Nabi Muhammad SAW ni bila orang tu tanya manil karim, siapakah orang mulia, jadi Nabi Muhammad SAW faham daripada soalan itu adalah merujuk kepada dia nak tanya orang Nabi-Nabi ni yang namanya Al-Karim ni siapa. Maka Nabi Muhammad SAW pun kata Al-Karim bin Al-Karim bin Al-Karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW dah bagi tahu Yusuf tu nama dia adalah Al-Karim dalam hadis ni. Kalau kita tengok dalam hadis yang lain, Imam Bukhari riwayat dan dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab beliau Tafsirul Quranil Azim. Hadis tu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an.
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi akram. Ada orang pergi tanya Nabi Muhammad, siapakah manusia yang paling mulia? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjawab. Nabi kata, akramahum indallah atqahum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah, orang yang paling mulia di kalangan manusia ni di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Dalam ramai-ramai manusia tu, nak cari yang paling mulia tu, cari mana yang paling takwa. Yang tu yang dikatakan sebagai paling mulia. Qalu, lalu orang ni yang sahabat-sahabat Nabi ni cakap balik, laisa an haza nas'aluk. Kami bukan tanya hak tu Rasulullah. Maksud kami yang kami kata orang yang paling mulia ni siapa dia? Kami bukan maksudkan orang yang paling takwa, bukan macam tu Rasulullah. Qala, lalu Nabi Muhammad SAW kata, fa akramun nas Yusuf nabiyullah wa ibnu nabiyallah wa ibnu nabiyallah ibnu khalilullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedulah pula. Okey, nak besar kali. Problem mana ni bila kuliah macam ni ada dia nak sedulah nak apa kan. Padahal tak makan lagi. Tak. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW kata, manusia yang paling mulia ni adalah Yusuf. Nabi Allah, Yusuf tu Nabi Allah. Dan dia ni adalah anak kepada Nabi Allah. Bapa dia Nabi juga, Nabi Yaqub alaihissalam. Lepas tu dia ni cucu kepada Nabi Allah, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Dan dia ni adalah cicit kepada Nabi Allah, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, lalu mereka pun tanya. Sahabat Nabi ni bagi tahu balik. Dia kata, laisa an haza nas'alu. Bukan kami tak tanya tu. Kami bukan tanya maksud orang yang mulia itu merujuk pada Nabi Yusuf alaihissalam, bukan macam tu. Fatu Nabi Muhammad SAW kata, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah kau orang nak tanya berkenaan dengan etnik Arab? Apakah itu kamu nak tanya? Qalu, lalu mereka pun kata, na'am, ya. Sebenarnya kami duk tanya manusia yang paling mulia ni, maksud kami ni etnik Arab ni mana yang paling mulia? Jadi orang Arab ni ditanya Nabi ni, Arab ni kan dia banyak etnik, dia macam-macam lah. Kalau kat Mekah tu yang paling besar tu Quraisy, lepas tu adalah etnik-etnik lain tu kan, Al-Ghifar lah, Bani Tamim ni apa, macam-macam nama tu kan. Jadi itu tu semua etnik Arab. Jadi Arab ni dia pergi tanya, akramun nas, siapakah ayun nas akram, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW ni bila faham, oh maksudnya mungkin korang tanya maksud daripada sudut spiritual lah kot, maka Nabi Muhammad pun kata, akramahum indallah atqahum. Orang yang paling mulia tu adalah orang paling takwa pada Allah. Sahabat kata, kami bukan tanya yang tu Rasulullah. Nabi Muhammad SAW kata, manusia yang paling mulia ni Yusuf AS. Tak pasal-pasal Nabi pergi sebut Yusuf AS, dia adalah Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Khalilullah. Itu maksudnya bapa dia Yaqub Nabi, atuk dia Ishaq AS. Lepas tu Ibrahim AS, Khalilullah itu moyang dia kan. Dia Nabi Allah. Lepas tu sahabat kata, tak, kami bukan maksudkan lagu tu Rasulullah. Kami bukan tanya Al-Karim, kemuliaan orang mulia tu merujuk pada Nabi Yaqub AS. Lepas tu Nabi Muhammad tanyalah, apakah korang tanya aku ni berkenaan dengan etnik-etnik Arab yang banyak ni? Kata, yang itulah sebenarnya soalan kami, kata sahabat kepada Nabi SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW pun jawab, kata Nabi, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam iza faqihu. Kata Nabi SAW, orang yang mulia di kalangan kamu di dalam jahiliyah adalah orang yang mulia di kalangan kamu di dalam Islam, iaitu apabila dia ada kemahiran, dia ada kefakihan, dia ada mempunyai kedalaman ilmu. Jadi Nabi Muhammad SAW kata, kalau kamu pada zaman jahiliyah dulu, kamu dah hebat. Kalau kamu nak mari hebat pada zaman Islam ni, ada satu syarat, iaitu kamu mesti mempunyai ilmu. Pakarlah hebat macam mana kan. Macam Khalid Al-Walid pada zaman jahiliyah, dia hebat dari sudut perang. Hebatlah, itu satu kemuliaan, satu kehebatan yang ada pada dia. Tapi bila mari zaman Islam ni, Khalid Al-Walid ni hebat segi perang, tapi tak cukup. Nak tambah kemuliaan itu adalah dengan cara dia kena ada faqih, dia kena ada ilmu, dia kena ada kepahaman yang mendalam terhadap sesuatu ilmu. Itu kata Nabi SAW. Daripada dua hadis ni, ulama-ulama tafsir kata itu menandakan bahawasanya Yusuf itu adalah sebutan Ibrani, tetapi kalau kita nak alih kepada bahasa Arab, yang dikatakan Yusuf itu sebutan Arab adalah Al-Karim. Al-Karim, kemuliaan, orang yang ada kemuliaan. Dan Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam mensyarahkan hadis ni, sebab hadis ni tersebut juga dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi dia pergi syarah hadis ni dalam syarah Muslim, dia sebut, dia kata Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, waqad jama'a Yusuf alaihi salam makarimal akhlaq wa ma'a syarfin nubuwah ma'a syarfin nasab. Dia kata Nawawi, kenapa Yusuf AS ni namanya Yusuf, yang kalau kita alih kepada bahasa Arab adalah Al-Karim, orang yang mulia. Kerana segala sifat-sifat kemuliaan yang ada, semua sifat-sifat kemuliaan itu ada pada Yusuf AS.
daripada sudut akhlak yang mulia, daripada sudut kenabian yang mulia, daripada sudut keturunan yang mulia. Itulah Yusuf alaihissalam. Maka disebabkan itu, Yusuf itu adalah sebutan Ibrani. Tapi kalau dialihkan pada bahasa Arab, Al-Karim. Itu nama Nabi Yusuf alaihissalam. Macam kita sebut Israel. Jibril. Jibril tu kalau alih kepada bahasa Arab, Abdullah. Tapi kita tak pergi pada bahasa Ibrani, Jibril. Il tu mana Allah. Jibril tu maknanya hamba. Hamba Allah. Jibril. Itu maksud dia. Jadi dia ada sebutan Ibrani nak alih kepada bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kisah Yusuf alaihissalam, Yusuf kata, izqala Yusuf li abihi. Ketika mana berkata Yusuf alaihissalam kepada bapa dia. Dia kata apa? Dia kata, ya abati. Ya abati. Ya abati ni kita terjemah, wahai bapakku. Wahai bapakku. Ayat ni dia ajar kepada kita komunikasi. Kan? Anak bila bercakap dengan bapa, dia ada ungkapan-ungkapan baik. Macam kita orang Melayu ni ada ungkapan abah, ayah. Macam mana dengan anak, ada anak panggil abuya. Contohlah kan. Dia kata arkam pula. Orang selalu sebut arkam. Bila orang sebut abuya ni, seorang nampak arkam dulu. Arkam dulu kan. Ustaz Syari Muhammad dulu tu, dia ni ajar pada anak-anak buah dia, panggil dia ni abuya. Abuya ni sebenarnya sebutan Arab. Abuya ni mana wahai bapak saya. Tu maknanya abuya. Tapi bila kita sebut Arab ni, dia ada ajar kepada kita komunikasi bapa dengan anak dalam sudut bahasa Arab yang mendalam. Dia ada sebutan manja. Kan? Contoh kalau macam contoh nak panggil anak sebagai contoh. Kalau sebut anak ni, kita boleh panggil ya ibni, wahai anakku. Boleh dah. Ya ibni, wahai anakku. Tapi nanti kita akan jumpa ayat tu, ayat yang kelima. Allah Ta'ala sebut macam mana Yaqub alaihissalam dia panggil Yusuf alaihissalam. Ya bunayya. Ya bunayya. Dia guna ya bunayya. Dia tak kata ya ibni. Kenapa? Sebab kalimah ya bunayya itu, bunayya tu panggil anak dengan panggilan manja. Manja. Macam mana pula seorang anak bila dia nak bermanja dengan bapa dia? Seorang anak dia nak manja dengan bapa dia, bila nak panggil bapa dia panggilan manja tu, dalam sebutan Arab dia apa? Sebutan dia adalah ya abati. Ya abati. Sebab tu dalam ayat ni sebut Yusuf alaihissalam panggil bapa dia Yaqub alaihissalam ya abati. Kita terjemah wahai bapakku. Kan? Kita terjemah wahai bapakku tu, kita macam kita panggil bapak biasa. Tapi kalau kita faham naratif bahasa Arab, ya abati ni dia bukan semata-mata wahai bapakku, dia ada elemen menghormati tu. Dalam ungkapan itu tu dia ada manja kat situ. Ya abati, wahai bapakku yang aku sayang, apa tu pulang lah. Itu kelebihan bahasa Arab ni. Bila sebut ya abati tu, kita kalau orang belajar bahasa Arab kita faham, yang ni ayat ni memang A lah. Kan? Kelebihan bahasa Arab. Macam contoh, misal contoh. Nanti kita akan jumpa ayat kisah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Zulaikha alaihissalam diceritakan dalam Quran, dia ajak Yusuf alaihissalam zina, lepas tu dia lompat atas katil, dia selak kain, dia pun panggil pada Yusuf alaihissalam, dia kata hai talak. Hai talak. Hai talak. Sebutannya hai talak. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan tahu penggunaan kalimah hai talak. Kalau dia nak panggil, kalau sebutan Arab biasa ta'al. Ta'al. Mari. Ta'al. Marilah. Boleh dah. Tapi bahasa Al-Quran dia punya bahasa Arab ni dia punya hebat. Dia ada sastra dia sendiri. Bila dia nak panggil dengan panggilan manja tu, bila nak panggil dengan panggilan menggoda tu, dia guna hai talak. Macam mana nak memanggil tapi panggilan itu bila didengari ada nafsu kat situ, ada syahwat kat situ. Maka sebutannya hai talak. Itu panggilan menggoda dan bersyahwat. Bahasa Arab itu kelebihan bahasa Arab. Serupa juga bila benda ni ada dalam bahasa Arab. Anda tak tahu lah bahasa Melayu, mungkin anda lebah bahasa Melayu. Dalam bahasa Hindustan ada. Lepas tu kalau kita belajar bahasa Urdu, kita akan jumpa beberapa panggilan-panggilan yang digunakan oleh orang Urdu, orang-orang Pakistan. Contoh, kalau nak panggil kita, datang, mari sini. Dia panggil idrau. Idrau dia panggil. Idrau tu kasar. Ada satu lagi panggil idra. Satu idrau kasar. Lagi kasar idra kasar. Tapi kalau lembut, dia nak panggil anak dia panggil budak-budak kecil, dia tak panggil idrau. Mari, dia tak jumpa. Dia panggil ai tu maksudnya panggilan manja. Itu dalam bahasa Urdu, bahasa Hindustan. Dia ada tu sastra. Melayu tak ada. Mari belaka. Iyalah mari tu macam mana? Jadi kita mari tu, kita pergi tafsir pula. Mari juga, tapi nak bubuh kasar pun boleh, lembut pun boleh belaka dalam satu kalimah. Tapi dalam bahasa Arab tak. Bahasa Arab dia ada kekayaan sikit. Bila dia nak panggil panggilan biasa, dia panggil ta'al. Itu panggilan biasa. Dia panggil kawan dia, ta'al, syekh, ta'al, mari sini. Ta'al huna, mari sini. Tapi kalau seorang perempuan nak menyeru lelaki dengan panggilan syahwat, dia tak sebut ta'al. Dia sebut hai talak.
Kalau orang faham bahasa Arab, dia dengar dia kata, wah ini betul-betul menggoda ni. Memang A, memang jam. Serupa juga kalau orang lelaki nak panggil perempuan, hai talaki, dia ki, laka laki kan. Serupalah. Jadi itu kekayaan bahasa Arab. Sebab itu bila kita faham penggunaan kalimah ya abati, nanti kita akan jumpa ayat kelima, ya bunayya. Yaqub alaihissalam panggil Yusuf ya bunayya. Baru kita faham kenapa Allah Taala kata ahsanul qasas, dan ahsanul qasas kisah yang terbaik, dan kisah terbaik itu merujuk pada Quran dan Arabian, Quran dalam bahasa Arab. Maksudnya dia bukan dia pendek, tapi dia ada jiwa kat situ. Jiwa dia hanya orang yang faham bahasa Arab dia akan faham. Jiwa yang ada dalam Al-Quran. Itu dia kata ahsanul qasas. Jadi dia panggil ya abati. Wahai bapakku, ya abati. Yang pertama yang kita boleh belajar, Allah Ta'ala dah ajar satu komunikasi baik antara bapa dengan anak. Satu. Itu kita belajar. Dalam ayat ni, ayat yang keempat ni, Allah Ta'ala ajar komunikasi Yusuf AS dengan bapa dia. Dia tak panggil ya abi, dia panggil ya abati. Ya abati. Maksudnya ada elemen manja lah anak dengan bapa. Macam mana anak kita dengan kita kan panggil ayah, abuya. Contoh anak-anak, ya abuya, wahai abuya. Jadi kalau kita faham bahasa Arab, dia dengar, sedapnya panggilan tu. Dia ada mesra kat situ. Satu. Macam kita bersembang dengan orang tua, dia ada. Islam ni ajar sebenarnya. Cakap dengan orang tua, kita bercakap dengan budak-budak, cakap dengan kawan, dia ada cara kita bercakap. Jadi komunikasi tu diajar di dalam agama. Okey, satu. Yang kedua, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala dia mulakan dengan ya, wahai. Wahai ni apabila interaksi antara manusia sesama manusia, satu lagi interaksi antara Tuhan dengan manusia, penggunaan wahai ada pemaknaan tersendiri. Bila kita sebut wahai Tuhan kepada manusia, Tuhan dia akan panggil wahai tu, orang yang dipanggil itu mesti mulia. Itu kaedah Quran. Contoh ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Orang beriman mulia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, manusia itu mulia. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api sejuk dan sejahtera terhadap Nabi Ibrahim AS. Api mulia sebab taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan sejuk kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi kita akan faham kalau Allah Ta'ala dia memanggil makhluk dan panggilan itu wahai, menandakan makhluk yang dipanggil itu adalah mulia. Maka orang timbul satu persoalan. Orang kata macam mana pula ayat Quran, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad wahai orang kafir. Jadi ada pula Allah Ta'ala panggil orang kafir. Apakah orang kafir sudah mulia? Satu persoalan. Jawapannya adalah kalau Allah Ta'ala memanggil orang, maka orang yang dipanggil itu adalah mulia. Tiba-tiba kita jumpa qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun itu Allah Subhanahu Wa Taala kata wahai orang kafir. Jadi orang kafir meracung bunyilah pula Melayu ni. Sekejap, ana kena tutup. Bising. Sekejap. Melayu DAP belakang lah ni. Melayu DAP ni. Perangai teruk. Malah ke Cina. Tak apa. Sama balik. Jadi aku cerita apa tadi? Okey, jadi kita akan sebut bahawasanya bila Allah Ta'ala dia panggil makhluk dipanggil tu mesti mulia. Jadi wahai orang beriman, wahai manusia, wahai api, itu mulia belaka. Tiba-tiba kita jumpa Allah Ta'ala kata qul ya kafir, wahai orang kafir. Jawapannya apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil orang kafir, Allah Ta'ala tak panggil direct. Allah Ta'ala gunakan perantara. Perantara itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Allah Ta'ala kata qul, katakanlah Muhammad. Maknanya yang panggil kafir itu bukan Allah. Yang panggil itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Ta'ala buat macam itu? Sebab orang kafir itu sendiri bila nak menyembah Allah, dia tak direct. Dia ada perantara. Perantara itu namanya berhala. Dia sembah berhala tu kan, patung lah apa tu, dia sembah. Kalau kita tanya, dia percaya ke Allah? Anda pernah tanya kawan beragama Hindu, dia kata dia percaya Allah. Lepas tu patung tu, itu perantara antara dia dengan Allah. Sebab dia beranggapan kita ni tak mulia. Bila kita tak mulia, nak pergi pada Tuhan yang mulia tu tak padan. Maka kena ada satu makhluk yang mulia di tengah-tengah. Namanya patung tu lah. Jadi dia ambil perantara. Bila ada perantara antara mereka dengan Allah dalam menyembah, makanya Allah Ta'ala bila nak panggil mereka pun, Allah Ta'ala tak panggil direct. Allah Ta'ala akan guna perantara. Cuma perantara Allah Ta'ala bila memanggil orang kafir itulah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, kita kena faham, kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala guna wahai kepada satu makhluk, kita kena faham, makhluk yang dipanggil itu mesti mulia. Kalau tengok yang dipanggil itu,
Itu bukan mula contoh kafir sebagai contoh. Cuba kita cek ayat. Rupa-rupa dia bukan panggil direct, dia akan ada perantara tengah-tengah tu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya lah. Sebab ada satu lagi ayat yang Allah Taala panggil kafir tapi tak direct. Allah Taala guna malaikat. Jadi malaikat yang panggil. Ada Itu kita kena faham penggunaan wahai, harfun nida, panggilan wahai yang ada di dalam Al-Quran. Satu. Yang kita cerita dalam ayat ni, Allah Taala panggil yang panggil ni adalah makhluk dengan makhluk. Yusuf AS dia panggil Yaqub AS, ya abati, wahai bapakku. Abati ni dia boleh baca dua baca. Satu dia baca ya abati, ataupun boleh baca dengan ya abata. Dia boleh baca dua bacaan lah. Ya abata pun boleh, ada baca dengan ya abati. Nanti kalau kita dengar ada orang baca Quran, dia baca ayat ni lah contoh. Isqala Yusuf li abihi ya abata. Kita jangan pergi maki kawan tu pula. Sebab bacaan itu pun sebenarnya antara bacaan yang dibenarkan di dalam ilmu tafsir Al-Quran. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan faham lah kenapa penggunaan kalimah ya abati, kenapa mesti ada baca ya abata. Adalah sebab apa-apa pun kalimah ni dia ada akar kata dia. Ya abata tu asal akar katanya adalah ya abatahu, tu asal akar kata dia. Ya abatahu, wahai bapaknya asalnya. Jadi bila bapaknya, hu tu je lah. Hu tu digantikan dengan ya. Jadi ya abati. Tu ada baca ya abati. Ada pula baca ya ya abata, ada ya abati. Sebab ta tu bukan ta bulat, dia ta marbutah. Tu tak ceritalah. Dan cerita pun tak faham. Orang mengaji bahasa Arab dia faham. Dia adalah asal kaedah. Sebab tu kalau kita faham bahasa Arab, nanti kita akan dengar ada orang baca ya abati. Ada ketika orang lain pula pergi baca ya abata. Sebenarnya kedua-dua bacaan itu muktabar. Dua-dua tu diperakui. Jadi Yusuf AS dia bercakap kepada bapa dia. Dia bercakap dengan bapa dia. Dia kata ya abati, wahai bapakku. Anda dah syarah. Abati itu panggilan manja lah antara anak dengan bapa. Jadi dia pun kata inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yusuf AS cakap dengan Nabi Yaqub AS, dia kata sesungguhnya aku telah melihat oleh aku ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Matahari, bulan, 11 bintang, matahari 12, 13 bulan. Yang ketiga-13 ni aku melihat mereka sujud kepadaku. Kata Yusuf AS kepada Nabi Yaqub AS. Soalannya, yang pertama yang kita nak bangkit isu ni, Allah Ta'ala sebut inni ra'aitu. Kata Yusuf AS, sesungguhnya aku telah melihat. Aku telah melihat bintang, matahari, bulan. Lepas tu dia ulang sekali lagi. Ra'aituhum. Aku melihat mereka. Dia ulang ra'aitu. Melihat tu 2 kali. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari, bulan. Aku melihat mereka sujud kepadaku. Nampak? 2 kali ulang. Kalimah aku melihat itu 2 kali ulang. Soalannya kenapa? Penggunaan Al-Quran tu, dia ulang tu mesti ada sebab. Dia takkan saja-saja pergi bubuh. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Yusuf AS pergi ulang 2 kali. Inni ra'aitu, aku telah melihat ahada asyara kaukaban, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, matahari, bulan. Ra'aituhum, nak ulang sekali lagi, aku tengok mereka li kepadaku sajidin, sujud. Nampak dia ulang ra'aitu 2 kali. Benda ni dibahas oleh ulama tafsir. Antara dia bahas tu adalah Al-Qaffal. Al-Qaffal ni salah seorang ulama fiqh di dalam mazhab Hanafi. Cuma dia bahas dalam ayat ni. Dia kata kalimah yang pertama tu, ra'aitu ahada asyara wasyamsa wal qamar tu, sebelum ra'aitu yang kedua tu, dia kata sebenarnya Yusuf AS dia melihat dalam mimpi tu, dia tengok bintang dulu. Dia tengok bintang, dia tengok matahari, dia tengok bulan. Dia tengok dulu. Lepas tu dia tengok, dia nampak. Lepas tu barulah semua makhluk ni sujud kepada dia. Bila semua makhluk ni sujud pada dia, dia pun kata ra'aituhum li sajidin. Maksudnya dia bukan tengok-tengok tu semua makhluk ni dah sujud pada dia, bukan. Bukan dia tengok mimpi dah sujud dah, bukan. Dia ada jalan cerita. Ceritanya adalah dia nampak bulan, dia tengok bintang, dia tengok matahari, dia nampak dulu. Lepas dia tengok tu, dia nampak yang duduk elok-elok tu sujud kepada dia. Yang tu maksud dia. Sebab tu diulang 2 kali. Ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar, maksud dia nampak dulu bintang, matahari, dia nampak dulu. Ra'aituhum li sajidin, mereka sujud pada aku, tengok mereka sujud pada aku. Yang tu baru dia cerita yang step yang kedua. Maksudnya ada dua keadaan lah tu. 2 keadaan. Yang pertama keadaan dia melihat bintang dalam keadaan belum lagi sujud pada dia. Lepas tu dia tengok sujud pada dia, barulah Allah Ta'ala sebut ra'aituhum li sajidin. Itu hikmah digunakan 2 perkataan.
Macam kita bersembang dengan orang lah. Contohlah kalau kita bersembang dengan Yusuf AS. Dia kata aku tengok 12 bintang, aku tengok 11 bintang, aku tengok matahari dan bulan. Lepas tu kita tanya balik. Lepas tu bintang semua ni dia buat apa? Aku tengok mereka sujud padaku. Apa? Dia ada dua jalan cerita lah. Maksudnya di situ dia ada step yang pertama, dia melihat bintang. Lepas tu dia tengok step yang kedua, iaitu semua makhluk ini sujud kepada Yusuf AS. Maka disebabkan itulah kita boleh faham kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala guna kalimah ra'aitu tu 2 kali. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Nampak 2 kali gitu. Satu. Ni jarang-jarang orang bahas, tak apalah. Anak bahas lah benda macam ni kan. Right. Satu. Yang kedua, apabila kita tengok dalam ayat ni menggambarkan bintang, matahari, bulan sujud. Apakah bintang, matahari, bulan ni berakal? Satu soalan. Sebab yang disuruh untuk sujud kepada Allah Ta'ala ni, makhluk tu berakal. Malaikat berakal. Al-Imam Ibn Taymiyah dia pernah membahaskan tentang malaikat. Malaikat ni berakal dengan 2 hujah. Yang pertama, kisah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Iaitu bila Allah Ta'ala wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Ta'ala sebut masa Allah Ta'ala nak cipta Adam AS, Allah Subhanahu Ta'ala tanya pada malaikat tanya balik, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu dima. Ibn Taymiyah kata kalau dia bertanya, mana dia berakal. Malaikat ni tidak bernafsu. Itu confirm lah. Yang kita sebut ni berakal. Jadi Ibn Taymiyah kata, bila dia bertanya, mana dia berakal? Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh dia sujud. Bila dia sujud, maksudnya dia berakal. Bila dia sujud, maksudnya dia berakal. Jadi, orang argue dalam ayat ni, bila Allah Ta'ala gambarkan macam mana matahari, bintang, sujud. Jadi, bila sujud, mana berakal lah. Macam mana? Itu. Antara benda dibangkit di sini adalah Al-Wahidi. Seorang ulama tafsir namanya Al-Wahidi. Jadi, dia beranggapan, sebenarnya Quran telah menggambarkan segala planet-planet ni berakal. Dia boleh berfikir. Mampus. Selesai masalah. Dia ada debat. Macam tu kan. Jadi, dan dalam Imam Fathul, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia sebut juga perkataan ahli-ahli falsafah. Yang ahli falsafah juga beranggapan bahawasanya segala planet ni, bintang semua ni, dia berakal dan boleh berfikir kerana merujuk pada satu Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 33, Allah Ta'ala kata wa kullun fi falakin yasbahun. Semua itu makhluk ni, yang planet-planet ni, matahari, bintang lah, kita kata planet cakrawala apa ni, semua tu fi falakin, pada falak, laluan falak tu yasbahun, berenang-renang. Jadi dia kata dia ada proses bergerak. Jadi nak bergerak ni dia mesti fikir. Jadi ada ahli falsafah beranggapan, ni kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengatakan bahawasanya ni bintang-bintang semua ni berfikir. Ada orang bagi argument macam tu lah. Jadi jawapan dia macam mana? Betul ataupun tidak? Tu soalan. Jadi orang kritik pandangan tu. Antara kritikan yang dibawa adalah sebenarnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyatakan segala makhluk di langit, segala makhluk di bumi bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbihlah kepada Allah segala makhluk di langit, segala makhluk di bumi. Allah Taala guna al-ismul mausul. Sabbaha lillahi ma tu kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil ismul mausul. Ismul mausul ni sifat dia umum. Apa-apa yang ada dekat langit, ma fil ard, apa-apa yang ada di bumi. Umum. Bila umum maksudnya meja, dinding, tanah, pasir, semua tu bertasbih pada Allah. Persoalan dia, apakah tanah itu bertasbih macam kita bertasbih? Satu soalan. Tak sama. Sebab itu, kalau ada orang berhujah mengatakan apabila kita pergi dekat kubur, kita baca Al-Quran. Dengan sebab kita baca Al-Quran itu, bacaan zikir dan Al-Quran itu yang dibaca boleh mengurangkan azab orang lubang kubur tu tak tepat. Tak tepat. Kenapa? Yalah orang kata macam tu ada hujah ni luas sikit lah. Kisah Nabi Muhammad SAW. Benda ni pernah dibahas oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta. Dalam kitab tu lah. Tak apa. Dalam kisah kitab tu dia cerita kisah Nabi Muhammad SAW pergi kat tanah perkuburan. Sebab tanah perkuburan tu Nabi terberhenti dekat di antara dua kubur. Nabi Muhammad SAW kata innahuma la yu'azzabani fil kabir. Dua ni kena azab tapi azab tak adalah besar sangat. Iaitu yajri ala namimah. Hak seorang ni batu api. Hak seorang lagi tu la yastabri'u minal baul. Bila dia kencing tu dia tak jaga. Ada riwayat yang kata la yastatiru minal baul. Dia kencing tidak tertutup. Tapi riwayat yang paling kuat la yastabri'u. Dia tak istibra'. Kencing tu tak habis. Kena azab.
Makanya Nabi Muhammad SAW pun ambil satu pelepah tamah, Nabi kat dua. Fasyaqqa bisyaqain. Nabi ambil dua, pekat dua je tu, Nabi pacak kat dua kubur. Nabi Muhammad kata la'allahuma yukhaffafani ma lam yaybasa. Mudah-mudahan kedua-dua orang lubang kubur itu dikurangkan azab selama mana pelepah tamah itu belum kering. Jadi kita ni bila Nabi pelepah basah, Nabi pacak, Nabi kata pula kurangkan azab selama mana pelepah tamah itu belum kering. Maksudnya masa dia basah itu dikurangkan azab, mudah-mudahan begitulah. Kita pun pergi takwil, kita pergi tafsir, maksudnya kalau dia basah, dia berzikir. Bila berzikir, zikir itu mengurangkan azab. Makanya kita pergi dekat kubur, kita baca zikir, kita baca Quran, itu mengurangkan azab lubang kubur. Kita pergi tafsir, itu tafsiran kita lah. Nabi Muhammad kata pasal pelepah tamah, Nabi tak kata pasal zikir tu. Nabi sebut pelepah tamah yang basah, Nabi tak kata pelepah tamah basah tu berzikir, Nabi tak sebut. Yang kata pelepah tamah basah berzikir tu kita punya tafsiran, bukan datang daripada Quran, bukan datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun pergi buat satu tafsiran, orang lubang kubur ni akan dikurangkan azab sekiranya kita tak pelepah tamah yang basah, kerana basah itu dia berzikir kepada Allah. Kita kata makanya kalau kita berzikir, itu lagilah boleh mengurangkan azab. Dia pergi kat situ, dia pergi jauh kan. Sebenarnya kalau kita kata berzikir itu, pelepah tamah yang basah itu bermaksud dia berzikir. Jadi bila zikir itu mengurangkan azab, segala makhluk-makhluk dekat dunia ni, semua orang yang ada kat dunia ni, semua akan dikurangkan azab. Sebab apa? Sebab pasir pun berzikir pada Allah, tanah pun bertasbih pada Allah. Sebab Quran kata sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbihlah kepada Allah segala makhluk di langit, segala makhluk di bumi. Jadi maksudnya dinding ni pun berzikir, buku ni pun berzikir, meja ni pun berzikir, laptop ni pun berzikir, kita pun berzikir. Cuma kita berzikir cara kita, zikir cara dinding cara dia lah. Lagu mana tu Allah Ta'ala lebih tahulah. Cara Allah Ta'ala cara dia lah. Cara berzikir cara dia. Macam kita baca innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah malaikat berselawat kepada Nabi. Kita selawat pada Nabi, Allah sallallahu alaihi Muhammad lah. Malaikat selawat pada Nabi, macam mana pula? Tak serupa dengan kita. Allah Ta'ala selawat pada Nabi, adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahulah, nak tahu lagu mana. Kita bukan Tuhan. Kita bukan duduk dalam alam Tuhan. Kita tak tahu macam mana Tuhan tu kan. Macam mana bertuhan tu, keadaan dia lagu mana kita tak tahu. Jadi kita tak duduk dalam keadaan tu, maka kita tak tahu. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tapi dia berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Malaikat pun berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan cara kita, Allah dengan cara Allah, malaikat dengan cara malaikat. Bertasbih, Quran sebut makhluk di langit, makhluk di bumi. Semua, apa-apa yang ada kat langit, apa-apa yang ada kat bumi, bertasbih pada Allah. Kalau kita tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Kita tasbih kita. Cara dinding, cara dia lah. Takkanlah kita pergi kat dinding dengar, tak dengar. Memanglah tak dengar cara dinding, bukan cara kita. Jadi kita kena faham macam tu. Jadi bila timbul orang kata planet ni dia berzikir, dia mempunyai akal. Sebab apa? Sebab dia sujud. Dia kata sujud. Sebenarnya tak juga. Kita nak kata maka dia sujud mesti dia tu mempunyai akal. Tak semestinya juga. Seperti mana bila kita sebut manusia sujud, malaikat sujud. Ada cara manusia sujud, ada cara malaikat sujud. Ada. Serupa juga bila kita sebut berlaku pada planet-planet ni, segala makhluk kat langit ni sujud. Sujud cara dia lah. Macam mana sujud wallahu alam lah gitu. Jadi bila sujud manusia berakal, tapi sujud cara dia tidak berakal. Macam tu gitu tu jawapan lah. Yang orang bagi jawab balik. Hujah daripada ahli falsafah, dan ada seorang ulama nama Al-Wahidi, dia bagi pandangan begitu. Yang keduanya, dibawakan juga hujah oleh tafsir Al-Manah. Al-Manah ni Imam Rashid Ridha. Dia sebut, dia kata bintang, langit, matahari, bintang, matahari dengan bulan ni berakal sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu ra'aituhum, dhamir hum ni terjemahnya mereka. Dia kata kalaulah sekiranya tidak berakal, dia tak akan guna kalimah hum, tetapi dia akan guna kalimah ha. Ini bahasa Arab lah ni kan. Kalaulah benda tu berakal, baru dia guna hum. Sekarang ni dia guna hum, pada merujuk pada malaikat. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, dan aku melihat mereka. Jadi hum ni, mereka ni untuk manusia, tidak merujuk kepada benda yang tidak berakal. Jadi dia kata maknanya bintang, matahari, bulan ni berakal. Kita lah, macam kita bercakap lah, kita kalau sebut binatang ramai ni orang tak guna binatang yang ramai binatang, orang tak guna segi bahasa Melayu kan.
Tiba-tiba ada satu perkataan, contohlah kitab suci, contohlah dia pergi sebut ramai binatang. Jadi bila kita sebut ramai binatang, menunjuk mungkinlah binatang itu berakal, kan? Sebab ramai ni merujuk pada orang yang berakal. Tapi kalau binatang tidak berakal, maka orang tak panggil lah ramai lembu. Orang tak panggil. Orang panggil banyak lembu, kan? Al-Quran pun, bahasa Arab pun dia ada debat macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Debat dia adalah penggunaan kata ganti nama tu. Ganti nama dalam ayat ni dia guna apa? Ha ke hum? Kalau dia guna hum, maknanya berakal lah. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum. Aku melihat mereka. Hum, mereka. Jadi dia kata berakal. Siapa kupas ni? Imam Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha. Kitab Tafsir Al-Manar. Tapi ada orang jawab. Ada ulama tafsir lain jawab. Dia kata, sebenarnya penggunaan ayat dalam Al-Quran itu, dia bukan nak cerita tentang bintang dan matahari tu. Dia nak gambarkan macam mana penceritaan Yusuf AS tu seakan-akan bintang, matahari, bulan ni sujud seperti mana orang sujud. Itu maksud dia. Sebab kalau kita tanya macam mana Yusuf AS boleh tahu dia sujud? Satu soalan. Mana sujud? Maksudnya kalau kita sujud, orang sujud nampaklah dia turun kepala ke bawah tu, kan. Tapi kalau bintang, lepas tu matahari, lepas tu bulan, sujud tu macam mana? Jadi dia kena pergi pemanaan kinayah dia bagi. Kalau orang belajar syarat bagi kinayah. Dia tak faham secara tersurat, dia baca yang tersirat. Jadi bila kita sebut sujud, selalunya dia merujuk kepada penghormatan. Penghormatan. Jadi bila sujud ni, satu sujud betul. Secara fiziknya kita sujud. Letak dahi kita dekat bumi. Asal makna sujud ni, wada'ul jabhah alal ard. Letak dahi ni dekat bumi. Itu asal makna sujud. Sekarang ni, apakah sujud ni, bila sebut kalimah sujud, mesti wada'ul jabhah alal ard? Tak semestinya. Kadang-kadang sujud ni kita tak letak dahi kat bumi, tapi kita melakukan satu tindakan yang memberi penghormatan. Itu pun dipanggil sebagai sujud dalam terma Al-Quran. Dalam terma Al-Quran, itu pun dimaknakan sebagai sujud. Jadi ada ulama tafsirkan yang dikatakan inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin tu, yang Yusuf AS nampak sujud tu, bukan maksudnya matahari tu sujud, bulan tu sujud, bintang tu sujud, macam orang sujud tu, bukan. Maksudnya macam mana makhluk-makhluk ni memberi penghormatan kepada Nabi Yusuf AS. Itu maksud dia. Gitu Okey. Satu, selesai dah. Yang seterusnya, kenapa bintang, matahari dan bulan? Itu satu soalan. Kenapa bintang, matahari dan bulan? Imam Ibn Ashur, Tahir Ibn Ashur, dia menyatakan, kalau Allah Ta'ala mengungkapkan makhluk-makhluk di langit sujud, itu adalah lambang kemuliaan. Kalau dia gambarkan bintang, kalau sebut langit, langit itu pun dah satu kemuliaan. Langit sujud pada kita, itu pun satu kemuliaan. Tapi kalau dia sebut atas daripada langit lagi, namanya bintang, matahari, bulan, itu lagi kemuliaan. Itu lagi kemuliaan. Jadi bila dia guna kalimah bintang, matahari, bulan, sebenarnya dia nak gambarkan macam mana kemuliaan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Yusuf AS. Itu maksud dia. Lepas tu dalam ayat tu Allah Ta'ala kata, Yusuf AS kata, Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku tengok dalam mimpi akulah. Ra'aitu di sini maksud tengok dalam mimpi. Jadi Yusuf AS bila dia cakap macam itu dekat Nabi Yaqub AS, Yaqub AS terus faham, ini adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Itu adalah mimpi yang membuktikan Yusuf AS ni adalah Nabi. Sebab merujuk kepada bintang-bintang di langit dan matahari, bulan, dan semua ini adalah makhluk yang berada di langit. Dan apabila makhluk di langit sujud, itu adalah lambang kemuliaan. Lebih-lebih lagi makhluk-makhluk sebegini yang digambarkan memberi penghormatan, menggambarkan Yusuf AS itu adalah seorang Nabi. Bapa dia dah tahu dah. Yaqub AS pun dah tahu dah. Begitu. Baik. Soalan yang keseluruhan orang tanya pula. Orang bangkit soalan. Kenapa 11 bintang? Kenapa tak 12, 13? Dragon Ball, contoh. Dragon Ball apa? 9 9 bintang. Kenapa dia tak mari 9 bintang? Kenapa 11 bintang? Satu soalan. Lepas tu apa kaitan dengan matahari dengan bulan? Kenapa Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, yang dikatakan 11 bintang itu adalah 11 orang adik-beradik Nabi Yaqub AS. Nabi Yusuf AS. 11 orang adik-beradik Yusuf AS. Dan matahari itu merujuk pada Nabi Yaqub AS. Dan bulan itu merujuk pada mak Nabi Yusuf AS. Jadi 11 bintang, maksudnya adik-beradik dia sujud pada dia. Adik-beradik dia sujud pada dia. Maksud Yusuf AS bermimpi. Yusuf AS bermimpi, dia tengok semua orang sujud dekat dia. Yang sujud tu siapa dia? 11 orang adik-beradik dekat sujud pada dia. Bapa dia pun sujud pada dia, mak dia pun sujud pada dia. Jadi sujud di sini bukan makna sujud sembahyang. Sujud dalam maksud memberi penghormatan. Jadi itu mimpinya.
Dan mimpi ni diceritakan Yusuf pada Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub AS faham. Maka kalau kita tengok nanti sambung ayat, kita akan cerita panjang lebar lah. Yaqub AS kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Kau jangan cerita benda ni kat adik-beradik kamu. Maksud Yaqub AS, dia dah tahu takwil mimpi. Takwil mimpi dia dah tahu. Dan apa takwil mimpi tu? Takwil mimpi ni berlaku, kita kena tengok dalam ayat yang ke-100. Iaitu ketika mana adik-beradik dia dah cerita panjang kan, dah khianat lah apalah, dia dah jadi raja dah ketika itu. Lepas tu adik-beradik dia datang bawa bapak dia sekali, Yaqub AS, sampai dekat Mesir. Jadi ketika tu bapak dia dijemput oleh Yusuf AS duduk dekat takhta raja. Dia ada tempat duduk raja tu kan, takhta tu dijemput duduk. Jadi bila bapak dia naik atas duduk tu, adik-beradik ni wa kharru lahu sujadan. Semua adik-beradik ni sujud. Memberi penghormatan kepada Yusuf AS. Maksudnya mimpi tu masa Nabi Yusuf AS masih kecil. Tetapi apa yang terjadi itu, Nabi Yusuf AS dah besar dah tua dah, jadi raja dah, makan puluhan tahun untuk nak membuktikan kandungan mimpi Nabi Yusuf AS semasa budak tu begitu. Cuma kalau kita baca dalam hadis, ada ulama, dia ada hadis menceritakan tentang nama bintang-bintang tu, ada juga adalah dalam hadis. Cumanya hadis dipertikaikan, anda rasa tak penting benda ni sebab ada orang Yahudi, cerita dia orang Yahudi pergi tanya Nabi Muhammad SAW kisah Nabi Yusuf AS ni. Katanya dia ada 11 bintang, 9 bintang ni sujud kepada Nabi Yusuf AS. Jadi Yahudi pun tanya, Muhammad tolonglah sebut kepada kami 11 bintang tu, nama bintang tu apa? Nabi Muhammad kata, aku mana tahu, nak tahu ni wahyu daripada Allah, tunggu Jibril bagi tahulah. Orang Yahudi kata tak nak, Jibril ni kami tak nak pakai. Yang kita kena ingat, dalam Al-Quran Allah Ta'ala pernah sebut Yahudi ni benci Jibril. Man kana aduwwan li Jibril fa innalahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Quran sebutlah. Barang siapa yang bermusuh dengan Jibril alaihissalam. Kamu kena ingat bahawasanya Jibril itulah yang telah menurunkan wahyu dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Taala kata man kana aduwwan li Jibril? Barang siapa yang bermusuh dengan Jibril. Tengok ayat sebelum, kisah permusuhan orang Yahudi terhadap Jibril alaihissalam. Tiba-tiba ada Yahudi pergi jumpa Nabi. Ni ceritanya 11 bintang sujud pada Yusuf alaihissalam dalam mimpi Yusuf. 11 bintang tu nama apa? Nabi kata, aku mana tahu. Jadi tunggu wahyu daripada Allah melalui Jibril. Oh, Jibril kami tak nak dengar, kata orang Yahudi. Makanya Yahudi pun pergi. Datang Jibril bagi tahu nama bintang 1, 2, 3, 4, 11 bintang tu lah. Bila sebut nama tu, Nabi Muhammad panggil pada Yahudi bagi tahu. Nama bintang ni gini. Bila dengar tu orang Yahudi kata, betul kamu Muhammad. Kamu betul. Ceritalah. Cuma cerita tu ada dalam beberapa kitab-kitab hadis. Didapati hadis tu, yang pertama tafarrud, hadis ni gharib, perawinya hanya seorang je hadis ni. Lepas tu kebanyakan ulama-ulama hadis menganggap hadis ni dhaif. Tu je. Cuma kita boleh dengar lah sekadar untuk pengetahuan. Gitu gitu. Anda dah bagi tahu lah segi sanad dia kan. Gitu. Jadi 11 bintang, 11 orang adik-beradik Yusuf AS. Matahari, bapa Yaqub AS. Bulan, ibu Nabi Yaqub AS. Sujud, maksudnya memberi penghormatan kepada Yusuf AS. Lepas tu sujud. Bila kita sebut sujud tu, jadi timbul soalan. Boleh ke manusia sujud pada manusia? Satu persoalan. Sebenarnya, tadi kita dah cerita dah, lebih kurang. Sebenarnya sujud ni, dia ada beberapa makna sujud. Bila kalimah sujadan ni, dalam terma Al-Quran, satu, sujud dalam maksud taat dan patuh. Satu. Yang kedua adalah merendahkan hati. Yang ketiga, terlalu memberi kemuliaan. Itu pun sujud juga. Kita ni jumpa orang hebat, kita mulia, kita terlalu hormat dia. Dia cakap, kita diam je. Dia kata, itu menggambarkan kita sujud pada dia. Walaupun kita bukan letak dahi kat bumi pun. Tapi kita diam, kita memberi penghormatan yang melampau kepada seseorang. Itu pun dalam terma Al-Quran disebut sebagai sujud. Itulah yang kita boleh faham tentang ayat Al-Quran yang cerita malaikat sujud kepada Adam AS. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, semua sujud illa iblis. Iblis tak sujud. Jadi persoalannya, sujud ni sujud macam kita sembahyang. Wadu'ul jabha alal ard. Letak dahi kat bumi ke? Tak. Maksud dia adalah memberi penghormatan. Memberi penghormatan. Memberi penghormatan ni tak semestinya kita sujud. Kadang-kadang kita duduk diam, kita respect gila-gila, itu pun terma Arab adalah sujud. Ada satu lagi, kita tak sujud, kita hanya angguk. Bila cakap kita tunduk, itu pun dipanggil sujud. Itulah yang berlaku kepada 12 orang adik-beradik Nabi Yusuf AS yang diceritakan dalam surah Yusuf ayat yang ke-100. Ya Allah Ta'ala kata, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Ketika mana Yusuf AS telah mengangkat kedua ibu bapanya di arash, dekat tempat duduk. Arash ni bukan arash tu. Arash ni takhta. Takhta raja itulah. Dia duduk. Wa kharru lahu sujadan. Maka merendahkan kepala. Kharru, menunduk.
Jadi adik-beradik di sebelah orang tu tunduk lahu kepada Yusuf AS sujadan, dalam keadaan sujud. Sujud di sini bukan letak dahi kat bumi, tak. Dia tunduk. Malulah sebab dulu khianat adik dia sendiri kan. Tu masuk dia. Jadi kalimah sujud tu kita kena faham, dia bukan mesti wad'ul jabah 'alal ard. Sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah sebut, kalaulah sekiranya diizinkan makhluk sujud kepada makhluk, sudah pasti akan suruh isteri sujud kepada suami. Nak buat lagu mana tak boleh, maka tak bolehlah isteri sujud pada suami. Ada hadis Nabi SAW kan. Jadi Nabi Muhammad ada sebut, kalaulah sekiranya manusia boleh sujud kepada manusia. Kalau Nabi kata macam itu, menandakan manusia nak sujud pada manusia tak boleh. Makhluk nak sujud pada makhluk tak boleh. Yang boleh adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, lepas tu malaikat sujud pada Allah Taala, pada Adam. Yang tu bukan sujud dalam maksud sujud kita ni. Sujud di situ memberi penghormatan. Supaya juga bila kita cerita berkenaan dengan 11 orang adik-beradik Yusuf AS sujud kepada Nabi Yusuf AS. Wa kharru sujadan. Mereka semuanya sujud kepada Yaqub AS. Begitu. Tak. Kalau kita buka dalam kitab tafsir akan kod juga beberapa kupasan daripada Al-Israiliyat. Bila sebut Israiliyat, dia akan cerita tu dia akan nak bagi sedap. Maka ni ada exaggerate, dia ada ajinomoto. Kita masak tom yum tu tak apa sedap, nak bagi sedap buah ajinomoto, sedap. Kan? Serupa kat cerita. Cerita ni ada ajinomoto cerita. Nak bagi sedap tu, jadi nak bagi sedap cerita ajinomoto bagi cerita ni dia panggil Al-Israiliyat. Exaggerate, nak bagi sedap kan. Ada seorang perawi namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, kalau kita baca kitab tafsir, dia tengok qala Wahab bin Munabbih, maknanya Israiliyat lah tu. Wahab bin Munabbih ni dia cerita. Dia kata berapakah umur Yusuf AS ketika dia bermimpi itu. Dia cerita, dia kata pada umur 7 tahun Yusuf AS ni dia mimpi, dia tengok ada 11 tongkat. Ada 11 tongkat. Tongkat tu tinggi-tinggi, duduk buat bulatan. Tengah-tengah tu ada satu tongkat yang pendek, rendah, pendek. Tongkat yang kecil, rendah. Lepas tu, dalam mimpi Yusuf AS, kata Israiliyat ni, tongkat yang pendek tu tenggelam masuk dalam bumi. Lepas tu dia pergi cerita. Bila sedar, dia pergi cerita dekat bapa dia, Yaqub AS. Yaqub AS kata, kamu jangan cerita ni kat adik-adik kamu. Jangan cerita. Jangan cerita. Yusuf AS tak cerita. Sampailah umur Nabi Yusuf AS 12 tahun. 12 tahun tu barulah Yusuf AS bermimpi ni. Kisah ni. Yang ni cerita nak bawa ni ada dalam Al-Israiliyat. Cerita ni ada dalam Israiliyat. Maksudnya kita tak boleh jadikan sebagai sumber hukum lah. Tetapi kita boleh dengar untuk ambil pengajaran. Cukup sekadar tu. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia sebut dalam kitab Zadul Masir. Dia kata ada 3 riwayat dalam menyatakan tentang umur Yusuf AS bermimpi. Yang pertama dia kata umur 7 tahun. Ada riwayat kedua kata umur 12 tahun dan ada riwayat ketiga kata 17 tahun. Yang tu semua tu kita cek sumber, kebanyakan datang daripada riwayat Al-Israiliyat. Tapi walau bagaimanapun kita sebutlah sekadar sebagai pengetahuan ilmu begitu. Okey, Yusuf AS bermimpi. Mimpi itu adalah semua makhluk sujud pada dia. Kita nampak itu mimpi baik. Kita nampak itu adalah mimpi baik. Ada hukama, benda ni dikomentarkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia sebut, dia kata wa'lam anna al-hukama yaquluna inna ru'ya ar-radi'ah yazhar ta'biruha an qarib. Dia bagi tahu. Dia kata mimpi ni dia ada 2. Satu mimpi yang baik, satu mimpi yang tak baik. Kes Nabi Yusuf AS, mimpi tu mimpi baik. Iaitu dia melihat makhluk, matahari, bintang, semua tu sujud pada dia. Itu mimpi baik. Tapi dia kata mimpi yang baik itu, dia punya kejadian yang baik itu akan menimpa diri dia tu lambat. Tapi kalau sekiranya mimpi yang buruk, menandakan kejadian buruk itu akan berlaku tak lama, dekat. Maksudnya kita mimpi hari ni mimpi tak baik, kerja hantu ke apa tu pulang lah. Jadi mimpi tak baik. Bila mimpi tak baik ni, kemungkinan benda buruk nak berlaku pada kita ni tak lama. Mungkin dalam 3-4 hari lagi, seminggu, 2 minggu, begitu. Tapi kalau sekiranya kita mimpi benda baik, bila kita mimpi benda baik ni, benda yang nak jadi baik itu dia lambat lagi. Dia lambat lagi nak jadi. Dalil yang dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu merujuk kisah Yusuf AS. Nabi Yusuf AS dia bermimpi bintang, 11 bintang, lepas tu matahari dan bulan sujud kepada dia. Itu tu masa dia kecil. Masa dia kecil lagi. Kan? Yang ada riwayat Israel kata umur 11 tahun, umur 12 tahun, ada kata 7 tahun, ada riwayat kata 19. Masa dia masih kecil lagi. Tapi kejadian yang adik-beradik bapa dia semua tu datang kepada dia dekat Mesir tu, itu kejadian selepas dia jadi raja. Dah besar dah tua dah. Kan? Dan kisah tu, yang mimpi tu disebut di dalam surah Yusuf ayat ke-100. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata rafa'a abawahi alal arshi.
Nabi Yusuf AS ambil dua mak bapak dia letak kat tempat arash tu, dekat takhta tu kan. Wa kharu lahu sujadan. Adik-beradik lain semua tunduk memberi penghormatan, sujud kepada Yusuf AS. Wa qala, lalu berkata Yusuf AS. Dia kata kepada bapak dia. Dia kata, ya abati, wahai bapakku. Tadi ya abati inni ra'aitu, wahai bapakku, aku tengok dalam mimpi. Dia kata, ya abati, wahai bapakku, haza ta'wil, inilah ta'wil mimpi tu yang dulu masa aku kecil dulu aku cerita hak sebelah bintang tengok aku tu, hak tu mimpi, inilah ta'wil ni, ta'wil sebenar ni. Haza ta'wilun ru'yaya, inilah ta'wil mimpi aku min qablu, sebelum ni. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah Taala telah jadikan realnya berlaku. 100 ayat 100 dalam surah Yusuf. Maksudnya Imam Fakhruddin Ar-Razi kata daripada hadis, daripada pemahaman kisah Yusuf AS ni, kalau sekiranya mimpi kita telah mimpi baik, yang kita nak dapat yang baik itu dilambat lagi, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun baru dapat. Tapi kalau mimpi yang buruk, kejadian tu mungkin nak berlaku tu tak lama. Tu dikomentarkan dah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab dia Mafatihul Ghaib, begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku, kata Yusuf AS kepada Yaqub AS, telah melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada aku, melihat mereka tu semuanya sujud kepada aku, begitu. Apa pengajaran kita boleh ambil lah daripada kisah yang kita bawa ni? Antara pengajaran kita boleh ambil, yang pertama, ayat ni dia menggambarkan mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam ayat ni juga sebenarnya secara tak langsung Yusuf AS cerita pada Yaqub, nanti Yaqub dia akan bagi tahu kepada anak, jangan kamu cerita, menandakan yang memahami takwil mimpi itu bukan Yusuf AS je, Yaqub pun boleh takwil mimpi. 2. Yang ketiganya, kita kena ingat mimpi ni dia banyak jenis. Kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kat sini satu hadis. Imam Muslim riwayat hadis ni. Nabi Muhammad SAW kata, Nabi SAW kata, wa ru'yal muslim juz'un min 50 wa 40 juz'an minan nubuwah. Nabi Muhammad kata mimpi orang Islam itu satu daripada 45 juzuk daripada kenabian. Jadi kalau Nabi mimpi sekali, kita mimpi sekali. Kita punya mimpi tu macam yang ke-45. Nabi yang pertama, kita ke-45. Macam itulah tahap mimpi kita sebagai orang Islam. Lepas tu ar-ru'ya salasah. Nabi Muhammad kata mimpi itu ada 3 jenis. Yang pertama kata Nabi, fa-ru'ya salihah busyra min Allah, mimpi yang baik, satu khabar gembira daripada Allah, satu. Yang kedua dia kata ru'ya tahzinun minasyayatin, permainan syaitan. Mimpi jumpa hantu lah apa tu kan, itu mimpi permainan syaitan belaka lah tu. Wa ru'ya mimma yuhaddisul mar'u nafsahu, mimpi hasil daripada pengalaman sehari-hari, pengalaman hari-hari. Kita ni duk teringat dekat seseorang, contohlah rindu, datang dalam mimpi kan. Keluarga kita meninggal, ayah ke mak kita ke siapa ke atuk, jadi kita duk baik dengan dia, meninggal tu tidur mimpi. Itu dia yuhaddisu nafsi. Yang ni lah mimpi yang dibahas oleh Sigmund Freud. Kita baca buku psychoanalysis kan. Psychoanalysis ni ada seorang orang Jerman, namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud tu dia pernah bahas tentang mimpi. Yang mimpi dia bahas tu yang ni lah, yang Nabi Muhammad sebut kategori yang ketiga tu. Jadi mimpi ada 3 jenis. Dan Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam hadis, Nabi kata fa in ra'a ahadukum ma yaqrahu falyaqum falyusalli. Nabi Muhammad kata kalau seorang tu dia bermimpi dan dia tengok dalam mimpi benda dia tak suka, maka dia bangunlah, sembahyanglah. Nabi kata bangun pergi sembahyang, kata Nabi. Wala yuhaddis biha annas, jangan cerita mimpi tak baik tu pada orang. Jangan cerita dekat orang, kata Nabi. Kita sembahyang minta dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. 3. Yang keempat, pengajaran daripada kisah kita bawa ni, kisah dalam ayat yang keempat surah Yusuf ni. Dia dah ajar pada kita komunikasi baik antara anak dengan bapa. Nanti kita ayat kelima, komunikasi baik pula bapa terhadap anak. Dia ajar pada kita. Lepas tu yang seterusnya, yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah ni, daripada ayat 4 ni, kadang-kala Allah Subhanahu wa taala nak bagi satu isyarat kepada seseorang itu, dia bagi melalui mimpi. Dia kadang-kadang berlaku. Anda tak cerita orang lain, anda sendiri pun pernah berlaku banyak kali. Kan? Anda kahwin tu kadang mimpi. Sebelum tu mimpi 2-3 kali mimpi. Kita pun tak faham apa benda ceritakan. Rupanya kahwin sungguh. Ceritalah anda mimpi. Kejadian masa pilihan raya umum PRU, Pakatan Harapan Menang. Pakatan Harapan Menang masa tu anda mimpi. Masa tu anda duduk kat Pulau Pinang. 5 hari sebelum pengundian. Anda mimpi, anda nampak ada seorang datang nak serang anda lah. Tapi tak sempat nak serang, orang tu terbakar.
terbakar. Jadi anda tengok, lepas tu dia mati. Anda tak faham apa makna mimpi. Anda sembang lah seorang ahli politik. Sembang dengan dia kata, mungkin maksudnya kita kalah. Anda kata tak, sebab yang terbakar tu musuh, bukan kita. Jadi anda rasa maksud mimpi tu adalah BN kalah. Rupanya betul. Rupanya betul. Jadi wallahualam lah, anda tak tahulah betul ke tak. Cuma jadi anda rasa kadang-kadang mimpi tu kadang Tuhan bagi isyarat. Kadang-kadang lah. Macam kes Nabi Yusuf AS, dia bermimpi. Jadi tu satu mimpi isyarat daripada Allah SWT, ada satu benda nak berlaku pada diri dia lah. Begitu. Itu lebih kurang yang kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang kita bincang pada pagi ni, insyaAllah. Baik. Sambungan ayat, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kaidan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Insya-Allah kita akan cerita panjang lebar ayat yang kelima berkenaan dengan panggalan bunayya, lepas tu perancangan syaitan. Kenapa bila sebut perancangan padahal melibatkan kepada adik-beradik, kepada Yaqub, adik-beradik pada Yusuf, tapi Quran juga sebut syaitan. Kenapa dia sebut syaitan? Kenapa dia tak sebut 12 orang adik-beradik? Itu insya-Allah kita akan cerita dalam siri akan datang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Salam Haji Yusri. Waalaikumsalam. Syarifuddin Bandin. Bagus Bandin. Ustaz Khabaruz Zaman Abdul Rahim, orang Melaka Ustaz. Alhamdulillah, Tok Guru, bukan Tok Guru, Tok Garu je. Haji Salim Sulaiman hadir. Assalamualaikum. Farhan Nazari. Assalamualaikum Pinangkil. Alhamdulillah. Bagi salam je. Pak An, lawa serban Ustaz. Entah nak belajar cara pakai serban, Ana ajar nanti. Pak An. Salam Ustaz. Surah Yusuf turun selepas Nabi berdakwah ke Taif dan peristiwa Isra. Ya, betul. Dia semasa Amul Huzun, kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kematian dua orang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Era itulah begitu. Bukan anak-anak kecil tak kerti main mercun. Ini Melayu-Melayu DAP semua ni main mercun, menyusahkan orang. Semua salah DAP. Melayu DAP main mercun, yalah kot. Balah meracun thunderclap. Ustaz tahu apa benda tu? Anda pun tak tahu. Okey, adakah klaim mengatakan Nabi Yusuf manusia lelaki paling handsome di bumi itu sahih dari Quran? Memang diceritakan dalam Quran lah. Kisah yang Yusuf AS dibawa oleh Zulaikha, tu cerita Quran tu. Dibawa, lepas tu pembesar, isteri-isteri pembesar Mesir ketika itu terpotong jari. Lepas tu dia orang sebut ma haza bashar innahu malakun azim. Ini bukan orang ni, ini malaikat dah ni. Itu cerita handsome tu dalam Quran gitu. Allahu a'lam. Adakah maksud bulan dalam mimpi Nabi Yusuf bukan merujuk pada mak kandung? Ada dua tafsiran. Tapi tafsiran paling kuat kata mak kandung. Sebab ketika itu mak kandung je dah meninggal dunia. Ada orang tafsirkan yang katakan perempuan di situ adalah khalah. Khalah ni mak saudara dia. Ada orang kata gitulah. Sebab dia kata ini siapa ni, Imam Rashid Ridha dalam kitab Al-Manah, dia bahaslah benda tu, tetapi dia tolak. Sebab dia kata sebenarnya dia masukkan bulan situ adalah merujuk pada mak dia juga. Gitu. Wallahu a'lam. Bagaimana gambaran bintang? Bukan bintang sujud. Anda syarah dah tadi kan. Dia bukan cerita bintang tu sujud. Bukan. Memberi penghormatan tu maksud dia. Anda dah syarah dah tadi. Anda tak setuju. Ni Farhan Nazari. Kalau orang tarekat Naqsyabandi sujud dekat Tok Syekh, apa pandangan Ustaz? Anda tak setuju. Sujud manusia kepada manusia ni tak boleh berlaku. Kan? Kalau sekiranya sujud pada manusia ni boleh, sudah pastilah Nabi Muhammad tak cakap andai manusia ni boleh sujud pada manusia, sudah pasti aku akan suruh isteri sujud pada suami. Ada hadis. Kalau sekiranya boleh, Nabi dah katalah boleh. Tapi masalah Nabi dah katakan macam tu. Nabi dah gambarkan isteri tak boleh sujud pada suami. Bermaksud sujud pada orang ni tak boleh. Sebab tu tarekat dia bila ajar murid sujud pada guru, anda tak setuju. Pada anda tak setuju. Anda macam mana guru tu sendiri tu dia kena halang anak murid dia lagu tu. Ni masalah tu guru sufi ni, problem dia. Bila orang sujud pada dia, dia tak halang. Dia biar orang buat macam tu. Ini tak betul. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh benarkan benda-benda macam tu. Nabi Muhammad SAW pun tak bagi orang buat macam-macam kat Nabi. Takkan kita untuk guru saja kita dah boleh izin tu. Pasal akhir sekali tersebar benda-benda tak baik dalam agama. Benda tu kena elak lah. Tu anda tak setuju. Wallahualam. Anda rasa soalan tu dah tanya dah. Nama adik-beradik Nabi Yusuf seperti Bunyamin itu bersumber daripada Al-Quran, hadis ataupun Israeliat. Ana jawab akan datang lah. Sebab kita tak jumpa, tak sampai lagi ayat tu. Akan datang dah jawab. Itu ada tanya dah orang tanya soalan tu.
Pernah mimpi Azmi Ali jadi PM. Pak An. Tak ada tajuk lain ke Pak An? Anda pernah mimpi anda jadi Perdana Menteri. Tapi anda cakap ni ada bergurau lah. Bukan betul kan? Ada gurau. Apa? Haji Hamdan Johan, salam. Terima kasih berkuliah Abang. Alhamdulillahnya. Abang Yusri, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Husuhaimi Makradi. Apakah pengajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yusuf di-apply pada zaman sekarang ni? Tak habis lagi. Cerita tak habis lagi. Kita baru cerita ayat 4 baru. Kalau cerita habis semua, kita boleh buat gambaran. Kalau anda nak cerita ni banyak. Antaranya, tapi kalau semalam tu kita dah nampak dah beberapa perkara. Antaranya cerita pasal Syamil Mutasyamil. Tengok ayat anda kupas semalam. Kan? Syuhaimi, anda ada cerita kan? Pemahaman terhadap ayat yang disebut oleh ulama tu sebagai Syamil Mutasyamil. Itu yang dikatakan Asrarul Qasas. Kerana dia melibatkan semua. Rakyat dengan pemerintah, lelaki dan perempuan, orang berkuasa dengan orang yang tidak berkuasa, apa lagi, raja dengan rakyat biasa. Ada cerita dalam tu. Banyaklah kita ada cerita. Tapi kalau nak lebih detail, banyak lagi. Urusan ekonomi, penjimatan, macam mana kita nak kontrol ekonomi, macam mana. Itu insya-Allah kita akan bicarakan datang lah. Kita buat ayat 4. Kita buat ayat 4. Ayat ni ada 111 ayat. Jadi kita baru 4 kuliah baru. Begitu. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, ada 2 soalan. Saya pernah baca dalam buku Rahsia Solat Subuh berkenaan bila Nabi Muhammad selesai solat subuh, baginda akan tanya sama ada para sahabat yang bermimpi untuk ditakwilkan. Dia bukan cerita Nabi tanya sahabat je. Nabi sendiri pernah bermimpi, Nabi cerita kat sahabat pun ada lepas subuh. Ada. Nabi subuh ada. Kalau kita baca Al-Bukhari tu dalam bab awal, Nabi Muhammad SAW mimpi malam tu semain subuh. Nabi paling ala sahabat, Nabi cerita. Malam tadi aku mimpi, aku tengok orang pakai baju. Ada yang pakai paras pinggang, baju dia ada paras lutut, ada paras jubah. Dan dia kata dalam semua-semua tu yang pakai jubah ni seorang yang aku nampak. Sahabat Nabi tanya, siapa dia? Omar, kata Nabi. Sahabat Nabi pun tanya, apa takbir tu Rasulullah? Nabi Muhammad kata, iman. Jadi iman Omar ni kuat lah. Iman kuat. Lepas tu ada ketika yang lain, Nabi Muhammad mimpi Nabi minum susu segelas. Bila minum susu tu, lepas tu ada susu yang berbaki. Nabi Muhammad bagi susu berbaki tu kepada Omar. Omar juga. Jadi Omar minum susu tu. Jadi sahabat Nabi pun tanya, apa makna mimpi Rasulullah? Nabi kata, ilmu Omar ni dahsyat lah. Ilmu Sayyidina Omar. Bahkan memang hebat sungguh Omar ni. Kalau kita baca dalam kalangan para sahabat, Omar ni sampai orang boleh buat kitab Ijtihad Omar. Maksudnya Omar ni memang hebat. Memang hebat Omar. Jadi dia adalah, memang benda tu berlakulah pada Nabi SAW. Wallahualam. Masa sekolah dulu ada ustaz kata Nabi paling tampaklah Nabi Muhammad. Ketampanan Nabi Yusuf hanya sebahagian je dari Nabi Muhammad SAW. Apa komen ustaz? Ada dalam kitab, alam tak ingat nama kitab tu. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Nama kitab. Alam lama baca. Anda baca kitab ni masa ngaji pondok lagi. Kitab tu, dia sebut bandingan antara mukjizat Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi lain. Dia bandingkan. Dan dia sebut mukjizat antaranya anak murid Imam Syafi'i ni bagi tahu Nabi Yusuf AS dia handsome. Jadi Syafi'i jawab, dia kata handsome-nya Nabi Muhammad ni, sahabat Nabi tak sanggup bertentangan mata. Nabi Muhammad, kita ni kalau orang lawa, kita tengok mata dia, kita tak tergamak. Kita jadi lawa, jam. Ada orang kata sahabat Nabi tak sanggup nak bertentangan mata dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu gambaran Nabi Muhammad lagi handsome daripada Yusuf AS. Ada tafsir lagu tu lah. Ada Imam Al-Baihaqi yang buat tulis kitab. Anda tak ingat nama kitab? Kitab tu lama sangat dah baca. Tanya spontan macam ni, tak sempat nak belik cari kat almari tu kan. Tapi ada kitab. Apa nama kitab? Salam Ustaz, selamat Hari Raya. Apa hukum bagi orang tua uzur yang tak mampu bergerak dan terpaksa pakai lampin dewasa? Bagaimana dia boleh bersolat dalam keadaan begitu waktu dia teringat nak solat? Terima kasih Ustaz. Kalau sekiranya dia pakai pampers tu kan, makanya yang pertama kita wudukkan dia. Boleh kita wudukkan dia. Kalau dia tak boleh berwuduk, kita tayamumkan dia. Yang kedua, dia boleh jamakkan semayang. Maksudnya dia boleh semayang zuhur tu 4 rakaat, asar dia bubuh sekali. Lepas tu maghrib dengan isyak. Jadi isyak tu maghrib tu dia semayang 3 rakaat, lepas tu dia semayang isyak. Jadi dia tak banyak lah, 3 kali lah kita nak urus dia punya cuci tu Lepas tu dia mesti dalam keadaan bersih lah. Kita kena cucikan dia lah bila dia nak semayang tu. Dia punya pampers tu kan, jangan dalam keadaan dia bernajis, tak boleh. Tiba-tiba, contohlah masa rapat sangat,
dekat sangat dengan masa nak keluar waktu semayang. Contoh Zuhur nak masuk Asar. Zuhur tu nak habis dah. Dia tak boleh semayang. Sebab apa? Tak ada orang nak pergi tukar pampers dia. Contohlah kan, isteri tak ada, ke anak tak ada. Contohlah. Dia ada kat situ. Dia nak semayang ni, masa nak keluar dah. Macam mana keadaan dia? Di sini kita kena tengok dua pandangan ulama. Yang pertama adalah pandangan majoriti ulama dan satu lagi adalah pandangan Syafi'i. Bezalah. Majoriti ulama mengatakan bahawasanya dia kena semayang dalam keadaan begitu. Dalam keadaan begitu. Kok mana pun dia kena semayang dalam keadaan begitu, itu dikategorikan sebagai darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi semayang dia sah dalam keadaan begitu. Masa dah dekat dah ni, nak keluar dah ni. Dia semayang dalam keadaan macam tu, dia semayang tu sah, di masa akan datang dia tidak perlu qada. Syafi'i kata dia kena semayang ketika itu. Dia kena semayang ketika itu sebab wajib semayang. Wajib tidak haram kita meninggalkan semayang. Dia kena semayang. Dan tak boleh langgar waktu semayang. Kalau langgar tu haram, maka dia kena semayang. Tapi dalam keadaan najis tu, dia tak sempurna, maka dia kena qada pada hari yang lain. Itu Syafi'i rahmatullah alaih lah pandangan dia begitu. Wallahu a'lam. Ada seorang tok guru dakwa dia mimpi Nabi. Tapi dia punya perbuatan sangat bertentangan dengan ajaran Nabi. Bahkan makin lama makin teruk. Betulkah dakwaan macam tu? Orang kalau mimpi jumpa Nabi, dia claim, dia dakwa mimpi jumpa Nabi. Nombor satu, kita pergi tanya dia, orang yang kau nampak dalam mimpi ni macam mana? Dia kata, aku nampak dalam tu Nabi Muhammad sejemput janggut dia. Bukan Nabi lah. Nabi bukan janggut sejemput. Nabi berjambang. Jambang Nabi tu tebal. Aku tengok dalam mimpi tu Nabi ni misai dia tebal, janggut tak ada. Bukan Nabi. Aku tengok dalam mimpi tu boroi. Boroi bukan Nabi. Nabi tak boroi. Nabi tak boroi. Ulama ramai boroi. Tapi Nabi tidak boroi. Pewaris Nabi ramai boroi. Ustaz-ustaz ramai boroi. Mak Roy belaka kan. Makan lalu. Pergi mana-mana orang jamu makan. Boroi ustaz. Nabi tak boroi. Nabi tak boroi. Apa lagi? Dia kata dalam mimpi tu aku nampak misai dia lebat. Contoh. Sampai tutup bibir. Kita cakap, kau salah. Tengok ni, Pak Samad kot. Bukan Nabi SAW kan. Nabi Muhammad SAW tak? Nabi Muhammad misai dia nipis. Itu Nabi SAW. Jadi kita kena tanya. Dan dia cerita tu, contoh, Nabi cakap apa Dia kata, Nabi Muhammad kata apa khabar? Nabi cakap Melayu. Bukan Nabi. Nabi tak cakap Melayu. Nabi cakap Arab. Kena faham macam tu ingat. Itu Wallahu'alam. Qurratul Ain. Azmin tak payahlah. Biarlah. Itu politik belaka tu. Salah. Macam mana pula dengan sembah rakyat kepada raja-raja? Saya rasa ada saya tengok gambar istiadat diraja satu negeri, rakyat merangkak menghadap raja, itu kira menghormati ke? Agama tak boleh setuju lah. Boleh macam tu, agama tak boleh setuju lah. Gitu. Wallahualam. Tak boleh cerita lebih ni, kena tangkap. Tak boleh. Okey, Farhan. Pak An. Ada yang mengatakan mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail adalah mainan syaitan dan bukan wahyu. Mohon komen. Itu Quran, Syekh. Pak An, itu kisah Quran. Cumanya yang ada debat juga sebenarnya apakah yang Nabi Ibrahim mimpi itu Ismail ke ataupun Ishak. Yang tu ada debat. Itu ada perbincangan lah. Ada seorang ulama tafsir namanya Hamiduddin Farahi. Hamiduddin Farahi, dia ada tulis satu kitab khusus tentang siapakah orang yang dimimpikan oleh Ibrahim AS. Itu apakah Ismail ataupun Ishak. Dan dia beranggapan orang itu adalah Ishak, bukan Ismail AS. Tapi yang popular di kalangan ulama tafsir semua mengatakan Ismail AS. Itu Wallahualam. Maaf Ustaz, soalan pertama tadi, adakah ia satu kelaziman bagi Nabi bertanya kepada sahabat berkenaan dengan soal mimpi ataupun sekali-sekala sahaja? Sekali-sekala, bukan tiap hari bukan sekali tiap hari. Soalan kedua, di Malaysia ada tak ilmuwan alim dalam soal tak mimpi? Anda tak tahu, wallahu alam. Tapi kalau di Pakistan memang ada ilmu, memang ada belajar ilmu tak mimpi. Kalau dulu, anda ceritalah sikitlah. Ada dia orang Malaysia tapi dia mati kat Pakistan. Kita ingat balik. Allah raham Tok Guru ni Aziz dulu, dia ada belajar dengan seorang awam alim di Kelantan dan asalnya daripada Pakistan. Orang panggil Tok Khurasan. Tok Khurasan. Kalau Google cuba cari maklumat Tok Khurasan. Kat Malaysia ni, dia buat kajian tentang Tok Khurasan ni Dr. Fauzi Rahman yang dulu pensyarah kat UM, mengajar hadis tu kan. Dr. Fauzi Rahman ni dia punya kajian dia adalah Tok Khurasan. Dia mengajar hadis dekat Kelantan. Jadi antara orang mengaji dengan Tok Khurasan ni, Allah raham Tok Guru Haji Nikmat Alim. Allah raham Haji Nikmat Alim ni ayah kepada Tok Guru Aziz sebab belajar. Dan Tok Guru Aziz masa muda sempat belajar sebelum dia belajar di India. Okey. Tok Khurasan ni dia ada seorang anak. Dia ada dua tiga orang anak lah. Seorang anak ni nama Taib. Taib ni mati kat Kelantan. Ada seorang lagi nama Syuaib. Syuaib ni dia pergi ke Pakistan, dia belajar di India bersama dengan Allahyarham Tok Guru Aziz. Syuaib. Dia mengaji di India. Bila habis belajar, Tok Guru Aziz pergi sambung dekat Mesir. Dia pergi ke Pakistan, Peshawar. Dia duduk kat Peshawar. Maulana Syuaib orang panggil dia.
Dia ni anak Tok Khorasan. Kira macam orang Malaysia lah. Tapi keturunan asal dia daripada Pakistan. Jadi dia duduk kat kampung. Dia dah mati kat sana. Maulana Shu'aib ni pakar takwil mimpi. Dah meninggal lah. Maulana Shu'aib mati lama dah. Dia ni lebih tua pada Allahyarham Tok Nazir lagi. Nama ni Shu'aib. Maulana Shu'aib. Kan? Kami pelajar Malaysia ni kenal lah Maulana Shu'aib. Masa belajar dulu kenal lah nama orang nama Maulana Shu'aib. Jadi Maulana Shu'aib ni memang dia pakar takwil mimpi. Kawan Anas seorang, dia mimpi makan. Kawan Anas seorang, dia pergi ke Pakistan. Dia bukan nak belajar agama. Dia pergi nak belajar dental, gigi. Ya, belajar jadi doktor gigi. Sampai dekat sana, dia pergi dekat masjid. Dekat Pakistan ni, masa itulah. Sekarang ni mungkin dah banyak dah berlaku kat Malaysia. Kat sana tu, masjid ni mesti ada sekolah tahfiz. Mana masjid mesti ada budak hafal Quran. Jadi kawan Anas seorang ni yang asal nak pergi belajar jadi doktor gigi, dia tengok jadi semangat nak belajar apa Quran. Dia pergilah, berhenti tak jadi belajar dental, pergi belajar apa Quran. Cumanya benak, mengaji tak faham. Bodoh lah mengaji. Teruk lah mengaji, hafal susah, mengaji tak faham, teruk sangat. Satu hari dia mimpi makan 8 biji limau. Dia makan 8 biji buah limau. Dia makan 4 biji masam, lepas tu dia makan 4 biji manis. Jadi dia pun tanyalah kami-kami ni, apa makna mimpi aku ni? Kita mana tahu kan? Kita mana reti? Kita pun cadangkan kepada dia, tanya kepada Maulana Shu'aib. Allahyarham Maulana Shu'aib. Tanyalah Maulana Shu'aib. Maulana Shu'aib ni kata, mimpimu ni 4 biji manis masam tu mula-mula tu maknanya 4 mengaji susah. 4 tahun mengaji susah. 4 tahun mengaji tu susah. Memang susah sungguh lah. Tapi 4 tahun kemudian tu mengaji tu senang. Manis mengaji. Dia ni dengar, kagum lah. Memang sungguh. Memang sungguh. Masa tu dia tahun ketiga dah. 3 tahun benar mengaji. Tahun lah tu 4. Tahun kelima tu dia senang mengaji. Sampai habis 8 tahun mengaji. Maulana Shu'aib nama dia. Orang Malaysia. Anak Tok Khorasan. Mati di Pakistan. Di Peshawar. Wallahualam. Tak tahulah hak lain boleh. Siapa dia. Wallahualam. Nabi punya janggut putih ke Ustaz? Sebab katanya uban Nabi tak lebih 20. Itu rambut je atau janggut sekali. Saya tanya sebab masa Covid hari tu ada orang Turki mimpi Nabi bagi tahu penawar Covid, dia kata dia nampak Nabi pakai serban putih, janggut pun putih. Anda tak pasti pula. Itu kena tengok kitab Syama'il Muhammadiyah. Anda tak apa ingat. Pernah baca tetapi anda tak teringat perbincangan tu. Lama sangat dah anda baca Syama'il Muhammadiyah. Atau anda jawab semula lah insya-Allah. Wallahualam. Sanad hadis Tok Guru ni Aziz bukan Tok Khorasan. Sanad hadis Tok Guru ni Maulana Ali Hussein Madani. Ahmad Hussein Madani. Orang panggil Asirul Malta. Itu sanad hadis dia. Sanad hadis dia tu daripada Ahmad Hussein Al-Madani. Hussein Madani ni dia Deoband, India. Itu sanad hadis Allahyarham Tok Guru ni Abdul Aziz. Dan sanad dia tu sama dengan sanad Maulana Salimullah Khan. Salimullah Khan ni mati 3 tahun lepas. Dia Syekhul Hadis dekat Jamiah Faruqiyah, Universiti Faruqiyah, Karachi, Pakistan. Universiti tu lah anda belajar situ lah. Jadi Maulana Salimullah Khan ni satu sanad dengan Allahyarham Tok Guru ni Abdul Aziz. Maulana Salimullah Khan ni dia satu sanad dengan seorang guru namanya Maulana Wali Hasan. Maulana Wali Hasan. Maulana Wali Hasan ni guru kepada Maulana Asri kita, Kelantan. Tu sanad dia. Anda tahu ni sebab anda pergi jumpa Maulana Asri itu, anda tanyalah Maulana Asri. Sanad dia siapa? Dia kata Wali Hasan. Maksudnya dia tu sama sanad dengan Tok Guru tafsir lah. Maulana Zahir Wali Khan. Adalah sanad gitu kan. Tak apalah, cerita sanad pula. Wallahualam. Okey, terima kasih. Wallahualam. Okey, ada lagi tak? 10.30. Sejam setengah dah kita. Wallahualam. Dr. Rahman. Terima kasih masa. Sama-sama doktor. Beradi. Masih sama. Izham Sa'ad. Masih sama. Ada lagi. Sementara tu anda makan kacang.
Ingatan Ustaz masih tajam. Apa yang Ustaz amal pemakanan? Tajam. Lupa juga Ji, Jamdan. Lupa juga. Ustaz, check WhatsApp group. Okey. Imam Muslim, Ustaz, Imam Muslim betul ke meninggal waktu makan kurma? Imam Nawawi. Imam Nawawi, bukan Imam Muslim, Imam Nawawi. Imam Nawawi syarah kepada Sahih Muslim. Macam mana stand Ustaz puasa 6? Mazhab Maliki tak puasa 6. Ana puasa, kalau puasa Isnin Khamis. Tu anda lah. Anda setuju dengan pandangan Imam Nawawi, Imam Maliki, mazhab Maliki, dekat dengan mazhab Maliki lah. Dia kalau air anda tak tahu. Tapi kalau dalam hadis, kalau sebut susu, ilmu. Susu, ilmu. Kalau pakaian, keimanan. Gambaran amalan keimanan. Gitu. Ular pula tengok keadaan. Kalau ular hitam, selalunya sihir. Tapi kalau ular biasa, selalunya jodoh. Selalunya. Ada bukan kata confirm ni. Selalunya. Wallahualam. Hai, pasal tak mimpi dah pula. Ada lagi tak? Kalau tafsir mimpi ikut Sigmund Freud, boleh ke? Ikutlah, rembat je lah. Dia takwil mimpi ni, teori, dia panggil teori apa? Induktif. Ataupun sebutan Arab panggil istiqra'. Dia cek tafsir mimpi yang pertama, bila sebut ular, sama. Ular, jodoh. Dua, ular, jodoh. Jadi bila konsisten, orang simpulkan kebiasaannya, kalau mimpi ular, jodoh. Jadi teori tu dia rasional. Benda ni bukan semata-mata berlaku dalam tradisi orang Islam. Kalau orang Barat mengkaji benda yang sama pun dapat keputusan sama juga. Gitu. Wallahualam. Ustaz Abdul Halim, adalah buku Ta'bir Ru'ya tu, ditulis oleh Ibn Sirin. Cuma ada orang kata bukan Ibn Sirin tulis. Orang kata orang tulis saja disandarkan Ibn Sirin. Ada orang kata macam tu. Bolehlah baca. Cumanya bukan mesti percaya. Kita baca tu untuk pengetahuan, bukan untuk kita nak percaya. Begitu. Wallahualam. Ada lagi? Tak ada lah kot. Cukuplah. Yang kedua pula. Semalam saya mimpi solat belakang Syekh Saddiq. Alamak. Nak masuk bersatu ke Syekh? Sembahyang belakang Syekh Saddiq. Ni Pak An sukalah, Pak An. Orang politik Pak An suka. Naim Yusri pun suka. Okeylah, cukuplah. Analisis cukuplah. Wallahualam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Mimpi hebat. Wallahualam. Cukuplah. Wallahualam.